السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Yang berhormat Tuan Pengurusi Tetap, yang berhormat Timbalan Pengurusi Tetap, yang dihormati Sahibul Fadilah Datuk Mersyi Am, yang berhormat Datuk Timbalan Mersyi Am, Ashabul Fadilah Ahli Majlis Syura Ulama, yang berhormat Datuk Seri Timbalan Presiden, Naib Presiden, yang berhormat Datuk Seri Sultan Agong, Ketua-Ketua Dewan Ulama Muslimat Pemuda dan Dewan Himpunan Penyokong, semua ahli Dewan Harian PAS Pusat, ahli dan urusan kerja PAS Pusat, Suruhjaya PAS Negeri, sidang pengurusi sidang As-Sabiqun, yang berhormat Menteri-Menteri Besar, yang berhormat ahli-ahli Dewan Negara, ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri, yang diraikan para tetamu daripada Perikatan Nasional, yang berhormat Tan Sri Datuk Muhyiddin Yassin dan semua pimpinan Perikatan Nasional, yang amat diraikan yang dihormati negarawan negara Tun Dr. Mahathir Mohamad, tetamu kehormat dari luar negara, para kedutaan asing dan anggota-anggota kerajaan Islam daripada Palestin, Turki, Indonesia, Vietnam, daripada negara-negara Asia dan Afrika, yang dihormati panitia muktamar dan khusus kepada Badan Perhubungan Kapal Negeri Selangor dan wilayah persekutuan sebagai tuan rumah, seterusnya para perwakilan pemerhati yang dihormati dan dihormati Allah sekalian. Saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang dan selamat bermuktamar kepada semua perwakilan, pemerhati dan tetamu yang hadir. Bagi memeriahkan muktamar tahunan PAS kali ke-69 bagi tahun 1445 Hijriah bersamaan 2023 Masihi. Marilah kita melafazkan alhamdulillah, tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala
Kerana atas kurnianya kita telah mencapai kemenangan dan kejayaan dalam pilihan raya umum ke-15. Dan Perdana Negeri apabila berjaya meningkatkan sokongan rakyat, khususnya daripada kalangan pengundi muda. Pencapaian ini menjadikan pah dilihat oleh kawan dan diintai oleh lawan. Kemenangan yang sangat mencabar itu tidak mudah dicapai kerana ia merupakan hasil pengorbanan dan perjuangan yang panjang bertali arus, bermula sejak beberapa dekad. Namun begitu, akidah perjuangan kita yang berprinsipkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala tetap yakin berjanjinya di dunia dan di akhirat. Firman Allah taala, "In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'dih wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat mengalahkan kamu. Dan jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah pula yang dapat menolong kamu selain Allah? Dan hanya kepada Allah sahaja hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal. Kini kita berkewajipan mengisi kemenangan sekadar kemampuan yang dicapai, walaupun tidak berjaya sepenuhnya. Cabarannya lebih besar daripada mencapai kemenangan. Walaupun PAS belum mencapai tahap tamkin berkuasa sepenuhnya dalam keadaan pusat yang berdaulat, tetapi PAS telah berjaya menguasai 4 kerajaan negeri, memperolehi ahli parlimen terbesar dan ahli Dewan Undangan Negeri yang juga besar jumlahnya. Dalam arti kata lain, langkah kita ke parlimen telah berjaya mendapat dukungan rakyat, namun langkah kita ke berjaya masih lagi terhalang. Maka kita wajib berpegang pada para ulama yang menegaskan, "Ma la yudraku kulluhu wa la yutraku kulluh." Apa yang tidak dapat dilakukan semuanya, jangan pula ditinggalkan semuanya. Jadikan pencapaian tersebut sebagai pengkalan yang kuat bagi meneruskan perjuangan untuk mencapai kemenangan sepenuhnya. Sebagaimana janji oleh Allah, maka kita hendaklah mengisi kemenangan yang telah dikurniakan oleh Allah ini dengan sifat Rabbani yang sentiasa berhubung dengan Allah, melaksanakan keadilan dan keberkebajikan dalam negara yang berdaulat dan berkuasa melaksanakan kewajipan dengan sempurna serta berwawasan akhirat. Hadirin hadirat sekalian, kursi Parlimen PAS daripada PRU ke-12 hingga PRU ke-14 tidak banyak berubah. Namun dalam PRU ke-15 kursi Parlimen PAS daripada 18 kursi dalam PRU 14 kepada 43 kursi dalam PRU ke-15, sehingga mencatatkan bilangan kursi parlimen tertinggi dalam sejarah 71 tahun hubungan PAS melalui kerjasama dalam gabungan Perikatan Nasional. Manakala UMNO, PKR, Amanah dan DAP berlaku penurunan kursi berbanding PRU ke-14. Dalam PN di 6 buah negeri, PAS mencapai tahap kemenangan 83% dengan mendapat kursi DUN tertinggi sebanyak 105 kursi berbanding parti-parti lain. Menada kursi yang dimenangi keseluruhan oleh PN lebih tinggi berbanding PSBN, iaitu PN menang sebanyak 146 kursi, PSBN hanya mendapat 19 kursi. Alhamdulillah. PAS telah menjalankan postmortem
untuk melihat aspek kelemahan yang perlu diperbaiki, aspek positif yang perlu dikekalkan dan ditingkatkan. Aspek kelemahan antaranya kelemahan menarik sokongan pengundi bukan Islam dan bilangan gabungan kursi yang belum mencukupi untuk membentuk kerajaan walaupun berlaku peningkatan yang mendadak. Kelemahan orang Melayu Islam dalam kepahaman politik. Aspek positif antaranya mengekalkan sokongan pengundi muda, kekuatan media sosial, prestasi kerajaan negeri, imej bersih dan bebas rasuah, penambahan ahli dan cawangan, kesediaan jentera dan kualiti calon. Saya ingin mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada para pengundi dan dermawan yang memberikan kepercayaan kepada PAS dan Perikatan Nasional. Penghargaan khusus diberikan kepada jentera parti yang berjuang dengan penuh pengorbanan tanpa mengira penat dan lelah. Moga-moga usaha mereka mendapat ganjaran yang besar si Allah SWT. Walaupun penat dan lelah menghadapi cabaran, ingat firman Allah Ta'ala, وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ. Bersama seluruh rakyatnya wajib mengisi kemenangan sekadar bidang kuasa yang ada dengan melaksanakan 3 konsep yang penting, iaitu adil, prihatin dan bijaksana. Ini berpandukan firman Allah Ta'ala, Inna Allah ya'muru bil adil wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dia berperbuatan kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran dengan suruhan dan larangannya ini kepada kamu agar kamu mengambil pelajaran itu, mematuhinya. Adil merupakan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha adil termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terindah. Sifat alaman berdepan dengan kerajaan pusat yang berkonsepkan kleptokrasi, pencuri, penyamun, kakitokrasi, tidak tahu memerintah, yang berlagak dengan kuasa yang dimiliki tetapi tidak tahu mengurus dengan adil, seharusnya menjadi pengajaran kepada kita. Kerajaan pada hari ini juga bersifat double standard sehingga melanggar prinsip demokrasi dan Islam yang masih dikepung dan dipenjara semata-mata kerana ingin meneruskan agenda penjara secara tidak bermoral dan tidak berwarah. Mereka langsung tidak memerolekan amaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah dia, wahai Tuhanku, di negeri-negeri yang di bawah kuasa pentadbiran kita, mengikut bidang kuasanya dia sampai memohon pertolongan Allah dan keampunannya. Islam yang menjadi dasar perjuangan PAS telah memberikan jaminan keadilan, keamanan dan kesejahteraan hidup untuk semua kaum dan agama di negara ini. PAS berpegang pada konsep tiada paksaan dalam beragama, politik matang dan sejahtera. Laksanakan politik matang dan sejahtera. Mentadbir mengikut hidayah bukan jibayah, mengikut petunjuk Allah bukan berkebendaan sahaja, serta tegakkan keadilan pada seluruh manusia. Kita juga perlu membuat muhasabah dan perhitungan yang sewajarnya apabila melihat banyak perkara yang negatif dalam perjalanan pengurusan ekonomi negara. Masih banyak masalah dan penyakit-penyakit yang tidak dapat diselesaikan.
Masalah kemiskinan tidak boleh dihapuskan, tetapi boleh diatasi. Islam mempunyai penyelesaian dalam masalah kemiskinan. Masalah inflasi dan kenaikan harga barang yang membeban dan mengutuk pemberi rasuah, penerima rasuah dan mengurus rasuah. Masalah rasuah mestilah diselesaikan dengan sungguh-sungguh secara holistik dan adil, bukan secara zalim. Kita tahu di sana ada orang yang dizalimi. Islam meletakkan dituduh tidak bersalah, tetapi mesti dibicarakan sampai habis dengan bercara tak habis. PAS juga mesti memprosesikan lebih ramai pemimpin yang berani membahaskan polisi dan dasar kerajaan serta menjuarai isu yang dekat di hati rakyat. Penggunaan medium yang pas nanti, turun ke lapangan, dekati masyarakat dan memperjuangkan nasib mereka yang dipinggirkan. Di samping terus memberi warna dalam segala aspek, tidak boleh dipisahkan laksana mata rantai yang tidak putus antara satu sama lain. Seterusnya PAS ingin melaksanakan konsep parti memandu kerajaan. PAS wajib menjadi parti yang memandu kerajaan negeri yang kita tarbiyah secara berjamaah bagi mengisi kemenangan yang lebih mencabar. Walaupun kita tidak mempunyai kepimpinan yang boleh dibandingkan dengan pribadi Rasulullah SAW yang tiada tolak bandingnya. Begitu juga para khulafa Rashidin, ulama yang mujtahid dan para ilmuwan profesional yang paling tinggi kepakarannya. Akan tetapi kita mempunyai petunjuk ilmu daripada kitab Allah yang dipelihara, hikmah sunnah Rasulullah SAW yang dijaga, dan sejarah hadarah Islamiah, tamadun Islam yang kaya. Semua itu merupakan sumber ilmu yang melimpah di samping dikurniakan tenaga umat yang cukup ramai. PAS mempunyai ahli yang mencecah lebih 1 juta. Perlu mengumpulkan kekuatan para ulama, ilmuwan dan teknokratnya secara sistematik, termasuk Perdana Menteri yang kini bersama kita, bagi menggali ilmu dari sumber Islam yang kaya dan mengamalkan dalam segenap kehidupan, termasuk pentadbiran negeri dan negara. PAS juga hendaklah terus beristiqamah dengan teguh di atas prinsip Islam yang sempurna dalam perkara hukum dan hukum yang ditetapkan tanpa berubah sawabit, dan mampu mentarjihkan pandangan terdahulu dengan bertafakuh dengan faham, serta mampu beristihad dalam masalah semasa yang baru muncul yang tidak ada pada zaman dahulu, mutaghayyirat, perkara yang berubah. Kita mempunyai kitab-kitab turas, kajian ulama terdahulu dalam segala lapangan, di samping kajian yang terkini oleh para ilmuwan yang berwibawa. Jadi marilah kita bersatu dan berpakat dalam titik persamaan dan beristiqamah dalam perkara dasar, bertasamuh dalam perkara khilaf, bertelengkah yang berbeza mengikut adab ikhtilaf yang diamalkan oleh generasi awal umat Islam yang disepakati oleh Nabi SAW. Khiyarukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah abadku, kemudian yang berikut, kemudian yang berikutnya. Generasi awal walaupun ada khilaf, mereka tak berpecah dalam usaha menyatukan kekuatan di 4 buah negeri yang ditadbir oleh PAS dan PN. Maka diwujudkan suatu blok telah dihuraikan dalam ayat yang menyatakan ciri-ciri sebuah kerajaan yang berkuasa. Firman Allah Ta'ala, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Mereka itu orang-orang Islam yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di atas muka bumi, berkuasa, nescaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat baik dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar, dan ingatlah pada Allah jua kembali segala urusan. Ciri-ciri tersebut ialah bersifat Rabbani, ketuhanan, yang ia sentiasa berhubung dengan Allah dengan mendirikan solat, menegakkan ekonomi yang adil, bertanggungkan berzakat, diikuti dengan muamalat ekonomi yang lebih luas
dalam masyarakat majmuk di pentadbiran Islam. Melaksanakan amar makruf, berkebajikan dengan makna yang luas dalam seluruh cara hidup. Melaksanakan nahi mungkar dengan mendaulatkan syariat yang mendidik dan mempunyai kehebatan. Bukan menghukum, tapi menghukum sahaja, hukum yang mendidik. Amar makruf dan nahi mungkar menjadi tonggak pada kedaulatan negara. Keduanya merupakan aspek yang tidak boleh berpisah. Maka kumpulan yang memisahkan atau tidak menyempurnakan adalah tidak memenuhi sifat kumpulan Islam dan tidak memenuhi sifat sebuah negara. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Firman Allah Ta'ala, inna waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, saya mereka tunduk kepada Allah. Dan sesiapa yang menjadikan Allah, Rasulnya dan orang beriman sebagai penolong pemimpinnya, maka sesungguhnya golongan Allah itulah yang tetap mencapai kemenangan. Wala, yakni setia kepada Allah dan Rasul, wajib diberikan secara mutlak. Wala pada Allah dan Rasul secara mutlak, tak belah bagi. Mendengar wala kepada para pemimpin diberikan kepada pemimpin yang beriman dan beramal saleh. Dengan syarat pemimpin itu beriman dan beramal saleh. Bukan pemimpin melakukan maksiat. Bukan pemimpin yang salah laku. Bukan pemimpin yang rasuah. Pemimpin yang tak ada akhlak. Pemimpin yang setia, yang taat. Walakum jannah. Berbai'ah, berjanji saat setia kepadaku. Kalian taat setia kepadaku untuk mematuhi perintah atau amaran di masa cergas dan malas, memberi sumbangan harta di masa senang dan susah, melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar, menegakkan perintah Allah tanpa peduli celaan orang, menolong aku apabila aku tiba ke negeri kamu Madinah, dan mempertahankan aku daripada musuh seperti kamu mempertahankan diri kamu dan keluarga kamu. Allah menjanjikan surga kepada kamu. Allah menyelamatkan jamaah parti ini apabila mereka yang tidak walak dicampak keluar. Mereka tak walak dicampak keluar atau melompat sendiri keluar kerana kepanasan dengan kebatilan. Amalkan ajaran Islam dengan sempurna, faham dan tidak tenggelam dalam perbahasan punuk perkara cabang yang mencetuskan masalah khilafiyah, pertelengkahan, sehingga menimbulkan bibit-bibit perpecahan dalam parti dan masyarakat. Masih beristiqamah dengan Islam yang satu, teguh berprinsip dan mampu menghadapi cabaran dan situasi yang berubah, tanpa terpengaruh dan menumpang jenama teori lain yang dipecahkan pada ortodok, konservatif, liberal, ekstrim dan lain-lain. Firman Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahawa sesungguhnya yang kami perintahkan inilah jalanku. Yahum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi dalam urusan agama kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu daripada menjadi orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama kamu dan mengusir kamu dari kampung halaman kamu, serta membantu orang lain untuk mengusir kamu sebagai teman rapat. Dan sesiapa yang menjadikan mereka sebagai teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang perlunya semua perangkat berperanan mentadbir urusan dengan baik. Kita merasakan betapa cawangan yang lemah tidak mampu menggerakkan jentera pilihan raya dengan berkesan walaupun bantuan datang bertubi-tubi daripada luar. Begitu juga apabila berlaku bencana yang memerlukan bantuan kebajikan, bila tak ada jentera dalaman, bantuan tak dapat salur baik. Maka usaha menambah keahlian dan cawangan baru
perlu digerakkan secara agresif dan tersusun bagi melebarkan pengaruh PAS dalam kalangan masyarakat. Peranan sayap parti, jabatan dan semua lajnah perlu digerakkan secara berterusan, bukan bermusim, sehingga dapat dikerahkan bila-bila masa sahaja. Syabas kepada Badan Pembangunan di Kedah yang menjadi negeri terawal melancarkan tabung dana PRU16 pada Convention PAS negeri yang saya hadiri baru-baru ini. Justru itu semua anggota parti hendaklah terus menggerakkan program tarbiyah, penerangan gerakan parti semasa persediaan menghadapi pilihan raya dan kebajikan. Kewajipan amar makruf dan nahi munkar harus dilaksanakan dalam semua aspek dan keadaan tanpa menunggu adanya kuasa negeri dan negara. Sama ada dengan tangan berkuasa, lidah dan lisan tulisan sebagai pembangkang, dengan tetap menunjukkan sikap sepanjang masa dan situasi. Ini perkara yang terpenting. Firman Allah Ta'ala, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang baik, yang kebajikan, dan mencegah daripada yang mungkar. Mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sangat hebat di mana ayat ini mendahulukan amar makruf nahi munkar lebih daripada sembahyang dan taat Allah. Padahal rukunnya taat Allah yang pertama, sembahyang. Ayat ini mendahulukan amar makruf dan nahi munkar. Kita memberi kanan. Seterusnya ingin memberi arahan dan tindakan kepada jentera parti. Yang pertama, memiliki kepahaman yang jelas dan menyeluruh terhadap tema adil, perhatian dan bijaksana dan berkebajikan. Kedua, menumpukan aspek taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Tafaqquh, mendalami ilmu agama secara amanah dan mendalami ilmu fardu kifayah. Ikhlas dan ukhuwah dalam program tarbiyah ahli dan pemimpin. Tiga, memperkemaskan sistem pentadbiran organisasi secara lebih sistematik dan efisien di semua peringkat. Keempat, membangunkan potensi para ulama melalui manhaj tafaqquh fid din dalam pelbagai ilmu dan menghormatikan sebarang khilaf yang berlaku. Kelima, menjuarai isu rakyat dengan berkesan melalui sayap pemuda muslimat dan dewan himpunan untuk menguasai sokongan anak muda dalam melakukan perubahan. Keenam, memperkasa dan mempelbagaikan program kebajikan dan percakatan di samping muslimat memainkan peranan utama dalam isu wanita dan keluarga. Ketujuh, menggerakkan agenda perpaduan nasional melalui kerangka perpaduan ummah dan slogan Islam for all, khususnya bagi mendekati golongan bukan Islam. Kelapan, memastikan seluruh wakil rakyat benar-benar bekerja untuk rakyat sambil berperanan membawa pembangunan serta menggobal dasar negeri maupun negara. Kesembilan, memberi keutamaan ke arah penyediaan dan pembinaan generasi pelapis kepimpinan di peringkat parti dan kerajaan. Kesepuluh, memulakan persiapan jentera pilihan raya dan mengukuhkan gerak kerja penerangan merentas segmen masyarakat bagi menghadapi PRU ke-16 yang pastinya kita berada dalam keadaan yang lebih mencabar apabila dikepung kiri dan kanan. Setelah ingin menyentuh situasi dunia Islam, PAS membawa risalah Islam sejagat, tidak berpisah daripada semua isu dalam dunia kini, sama ada di peringkat nasional atau dunia antarabangsa, melibatkan aspek ekonomi, pendidikan, sehingga alam sekitar yang mengancam kehidupan manusia kerana meninggalkan ajaran Islam. Peranan Islam menjadi penyelamat perlu dikembalikan bagi menghadapi kegagalan agama, ideologi, politik, teori ekonomi, pendidikan dan sosial. Walaupun umat Islam dipitnah dengan Islamofobia, namun ternyata kekebalan ajarannya tidak boleh dipadamkan.
maka tegakkanlah Islam di mana bumi kita berpijak. PAS tidak PAS ialah satu jasad dengan perjuangan Islam di seluruh pelosok dunia. Maka PAS hendaklah terus memberi perhatian terhadap masalah Palestin yang belum bebas. Terkini Harakah Muqawamah Islamiyah Hamas telah melancarkan operasi Taufan Al-Aqsa yang merupakan salah satu daripada hari-hari Allah yang membuktikan kebenaran firman Allah apabila benteng pertahanan negara haram Israel berjaya tembusi. Kejadian itu berlaku walaupun rejim Zionis Israel merangsa angkuh dengan slogan tenteranya tidak mungkin dikalahkan, disebabkan bantuan negara kuasa besar yang bertali arus tanpa menghiraukan undang-undang perang antarabangsa. Kita mengalu-alukan saudara Palestin yang berjuang di atas nama Islam, mengikut adat-adat Islam, tidak memerangi kawasan awam, tak membunuh kanak-kanak dan wanita. Ini adab perang Islam. Ini dilakukan oleh sahabat-sahabat Palestin sekarang ini. Tak boleh disamakan perjuangan Palestin dengan Daesh. Daesh tak mengikut lunah-lunah Islam. Dan ada kalangan yang mendedahkan Daesh adalah ciptaan ejen-ejen asing untuk melakukan provokasi terhadap masyarakat Islam. Yang berlaku Palestin adalah satu perjuangan yang suci. Maka umat Islam wajib bersatu bersama Palestin menghadapi kaum Yahudi yang sebenarnya pengejut. Firman Allah Ta'ala dalam Quran, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassana ba'sum bainahum sadid tahsabu yaqulun la yaqilun. Orang-orang Yahudi tidak memerangi kamu dalam keadaan bersatu. Mereka berperang di sebalik tembok-tembok yang kebal. Tak berani berdepan. Ini perangai. Berperang di sebalik tembok-tembok yang kebal. Perbalahan sesama mereka sangat dahsyat. Kamu lihat mereka bersatu, sebenarnya mereka berpecah sesama mereka. Bila kita orang Islam berpecah, kita tak mampu hadapi mereka. Kalau kita bersatu, orang Islam bersatu, khususnya Palestin bersatu, maka mudah kita hadapi mereka. Pak akan terus memberikan perhatian terhadap masalah umat Islam yang ditindas seluruh penjuru dunia dan campur tangan asing di banyak negara umat Islam di Afrika dan Asia. Pak akan meletakkan utamaan untuk menjadi penggerak bagi mengangkat agenda penyatuan umat di rantau Asia Tenggara dan dunia Islam. Dalam usaha dasar dua negara, Malaysia disarankan terus mengambil sikap tegas dan berani serta tidak memihak kepada kuasa besar. Terus menjuarai isu-isu negara umat Islam supaya Malaysia disegani oleh rakan di mata dunia. Letakkan keutamaan kerjasama serantau daripada kalangan negara-negara ASEAN, kerjasama negara Islam OIC dan negara-negara berkecuali terlebih dahulu. Namun hubungan dengan semua negara tidak diputuskan mengikut kerjasama agar mengikut kebijaksanaan agar tidak terikat dan sangat bergantung dengan kuasa besar dunia. PAS konsisten mengajak semua pihak, sama ada parti politik, NGO dan tokoh-tokoh masyarakat, untuk memperkukuhkan perpaduan ummah, disatukan orang Melayu Islam dan diajak orang bukan Islam yang tidak ekstrim mengikut acuan sirah Nabawiyah. Bila umat Islam lemah, kita akan hilang kekuatan. Bila kita tidak bersatu, kepentingan orang Melayu Islam semakin hari semakin dipijak. Hak keseimbangan agama Islam dan hak Melayu dan Bumiputera semakin dicabar. Hari ini dah berani cabar agama Islam, cabar Mahkamah Syariah, cabar undang-undang Islam. Ini satu keadaan yang sangat mencabar kepada kita. Seruan penyatuan umat ini tidak menjelaskan hak orang bukan Islam, hak bukan Melayu. Bahkan kita akan terus memelihara kebebasan beragama dan memelihara keadilan sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Kita wajib menjaga perpaduan ummah yang sedang dibina hari ini. Jangan wujud sebarang perpecahan supaya kita tidak menjadi laksana lesung dan alu belaga ayam pula yang kenyang. Kita sudah berjaya menarik sokongan pengundi Melayu Islam dan PRU ke-15. Maka usaha penting dan berat yang mesti dilakukan adalah menarik sokongan pengundi bukan Islam dan bukan Melayu
dalam ayat ke-16. Dalam masa yang sama, meningkatkan kepahaman politik orang Melayu Islam yang sangat lemah. Perkara ini penting untuk dibincangkan dan dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, tersusun dan bijaksana. Akhirnya saya mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada panitia muktamar yang dikendalikan oleh pasukan Sesat Agung dan Badan Perhubungan PAS Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan, termasuklah kejayaan melaksanakan mesyuarat agung tahunan PAS kawasan-kawasan, dewan-dewan dan cawangan-cawangan. Marilah kita memperkukuhkan sah perjuangan dengan agenda terbiah yang dilaksanakan setiap peringkat. Seterusnya kita melebarkan pengaruh parti dan kepimpinan dalam masyarakat dengan agenda dakwah dan politik. Semoga segala usaha ini diterima oleh Allah sebagai amal yang saleh. Dengan ini saya merasmikan muktamar tahunan PAS kali ke-69 yang menyebut sabda Nabi Muhammad SAW, siru ala barakatillah. Takbir, takbir, takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.